Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Siapa di sini yang berani menafikan kehebatan SPRM sejak kebelakangan ini? Saya tak berani. Bagaimana dengan Anda? Saya tak boleh menafikan kehebatan SPRM sejak Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Ketika Anwar Ibrahim kali pertama naik sebagai Perdana Menteri, sejam selepas dia jadi Perdana Menteri, janji Anwar Ibrahim ialah dia akan memerangi habis-habisan rasuah. Dan dia sudah mengisytiharkan rasuah sehabis-habisan kepada raja-raja sakau, raja-raja rasuah. Bukan lagi ikan-ikan bilis. Anwar Ibrahim kata ikan paus, ikan jerung akan diserang. Hari ini kita sudah nampak hasilnya. SPRM mula dibenci orang. Sebenarnya SPRM makin dibenci, makin baiklah dia sebenarnya. Makin disukai, makinlah dia tidak berfungsi sebenarnya. Kerana SPRM ialah badan berkuasa yang akan menghentikan bara, penyakit kanser, rasuah, penyalahgunaan kuasa, pengubahan haram, macam-macam lagi perbuatan yang jahat yang boleh merosakkan negara kita. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita digemparkan pula. Bayangkan perbuatan satu pasangan yang menggunakan teknik yang paling durjana, menggunakan duit rasuah atau salah guna kuasa, dengan akhirnya berjaya membuka sebuah kedai emas. Bayangkan berapa banyak uang yang mereka berjaya kumpul sehingga boleh buka kedai emas. Tapi syukurlah, SPRM sekarang luar biasa. SPRM hari ini telah pun menahan pasangan immigration, pegawai immigration kerana dan juga telah merampas emas berjumlah 1,4 juta ringgit. Pasangan suami isteri yang merupakan pegawai Jabatan Immigration didakwa menjadikan rasuah sebagai punca pendapatan sampingan lumayan dengan mengutip sogokan dan membuka kedai emas, barangan kemas dengan barangan emas berjumlah 1,4 juta ringgit. Menurut SPRM, pasangan berusia 40-an itu adalah pemain utama dalam sindiket counter setting yang membenarkan warga asing tanpa dokumen sah memasuki Malaysia. Inilah dia. Siapa orangnya? Kita tengoklah. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar kami benci rasuah. Tapi sebelum itu, izinkan dulu saya kongsikan kepada Anda semua, ini terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400% secara umum dan ringkasnya. Apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita tidak sembuh daripada semua jenis penyakit dan penyakit bertumbuh berakar di dalam tubuh badan kita. Apabila terapi imun ini mengajar, menguatkan, mendidik imun badan kita serta menyeimbangkan imun badan kita jadi kuat semula, seimbang semula, dan imun badan itulah yang akan bertindak menghapuskan dan menyerang semua akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Lalu apabila imun badan kita sudah jadi kuat dan seimbang, kita sembuh daripada penyakit kerana imun badan kita yang kuat menyerang, mempertahankan badan kita dan menyerang penyakit yang ada di dalam tubuh badan kita. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Mungkin ini jawapan kepada doa Anda selama ini. Saudara-saudara sekalian, pasangan suami isteri yang merupakan pegawai Jabatan Immigration didakwa menjadikan rasuah sebagai punca pendapatan sampingan lumayan dengan mengutip sogokan dan membuka kedai barangan kemas dengan barangan emas berjumlah 1,4 juta. Menurut SPRM, pasangan berusia 40-an itu ialah pemain utama dalam sindiket counter setting yang membenarkan warga asing tanpa dokumen sah memasuki Malaysia. Dalam video yang dimuat naik di laman TikTok rasmi SPRM hari ini, Suruhanjaya itu mendedahkan bahawa pasangan itu didakwa menggunakan dana haram sejak 2020 untuk membuka kedai barang kemas tersebut
menggunakan adik-beradik isteri dan anak mereka sebagai proksi. Kedai itu dilaporkan mempunyai modal permulaan sebanyak RM600,000. Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi SPRM Ahmad Kusairi Yahya berkata, siasatan mendapati pasangan itu terlibat dalam program pemutihan pekerja asing yang bertujuan memberi peluang kepada majikan untuk mendapatkan permit kerja sah bagi pekerja asing tanpa dokumen. Setelah melepasi peringkat awal saringan, majikan yang mempunyai fail-fail warga asing perlu membawa fail berkenan kepada suspek untuk menentukan kelengkapan dokumen lengkap sebelum memperoleh akuan penerimaan AP. Bagaimanapun, bagi mempercepatkan proses berkenan daripada 7 hari kepada hanya 3 hari sahaja, majikan dipercaya perlu membayar RM700 bagi setiap pekerja asing. Katanya, Ahmad Kusairi berkata, suspek mengaut RM150 bagi setiap pekerja, manakala bakinya didakwa diagihkan kepada pegawai lain yang mengendalikan fail tersebut. Dalam tempoh 4 tahun sejak 2020, suspek dipercayai telah mengumpul kira-kira RM900,000 yang digunakan untuk membuka kedai emas dan selebihnya membeli sebuah kereta mewah, katanya. Dia turut mengesahkan bahawa semasa serbuan di sebuah kedai emas barangan kemas di Pahang, SPRM telah merampas 3 kilogram emas bernilai kira-kira RM1.4 juta. Melalui Ops Daigo, SPRM telah menahan reman sepasang suami isteri berusia 40-an itu selama 5 hari bermula 10 hingga 14 September setelah Mahkamah Magistrat Ayer Keroh di Melaka membenarkan permohonan reman SPRM. Kes ini disiasat di bawah Seksyen 16 dalam kurungan A dalam kurungan B Akta SPRM 2009, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini sebabnya peguam keluarga Zara minta tangguh sementara semua perhimpunan. Saudara-saudara sekalian, ada seorang rakan saya kata, Himpunan Zara Khairina atau Justice for Zara kini sudah hilang objektif asalnya. Ia kini menjadi senjata politik, ia kini menjadi senjata kebencian kepada ramai orang. Perjuangan asalnya ialah mahu dapatkan kebenaran, mahu dapatkan keadilan untuk Zara Khairina. Keadilan itu sebenarnya ialah untuk mengetahui siapa, bagaimana dan hukuman kepada orang yang bersalah. Tapi kini, Himpunan Justice for Zara boleh dilihat menjadi sebahagian himpunan yang ditunggang oleh politik, ditunggang orang-orang penuh kebencian, dan kebencian itu sebenarnya bukan lagi tentang Zara Khairina, tapi kebencian kepada orang-orang tertentu, termasuk pemimpin-pemimpin negara, politik negara. Inilah yang tidak elok sama sekali. Objektif sebenar Himpunan Zara Khairina diputar belit tidak lagi menjadi keutamaan. Asalnya untuk mempertahankan dan mendapatkan keadilan untuk Zara. Tapi akhirnya kini yang dapat laba, yang dapat kelebihan ialah ahli-ahli politik, parti-parti politik. Tak percaya? Cuba fikir dengan waras. Sekarang ini siapa yang paling dapat manfaatnya? Ramai orang dulu tak pandai membuli, sekarang terlibat buli sudah. Silap-silap hari bulan Anda yang menonton video ini juga mungkin sebahagian orang yang membuli. Anda buli siapa? Buli doktor patologi di Queen Elizabeth, mungkin membuli orang-orang tertentu. Kita benci buli, jadi jangan terlibat dengan buli. Akhirnya, ibu keluarga Zara Khairina minta tangguh sementara semua perhimpunan. Mengejutkan kita atau tidak mengejutkan kita? Ikuti ulasan ini, kita sampaikan kepada anda kenapa ibu keluarga Zara Khairina mahu menangguhkan semua perhimpunan ini. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen anda dengan tanda pagar Kami Sayang Malaysia. Izinkan dulu saya kongsikan kepada anda semua.
Ini terapi imun transfer factor for life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita tidak sembuh daripada semua jenis penyakit. Bahkan penyakit berakar di dalam tubuh badan kita, penyakit tumbuh bersarang di dalam tubuh badan kita. Tetapi terapi imun ini mengajar, menguatkan dan menyeimbangkan imun badan kita supaya imun badan kita itu tahu mana satu lawan, mana satu kawan dalam tubuh badan kita. Lalu yang menyembuhkan kita daripada penyakit adalah imun badan kita itu sendiri. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telefon yang tertera. WhatsApp saya di nombor telefon tersebut. Saudara, mungkin ini adalah jawapan kepada doa anda selama ini. Produk ini lulus KKM, halal, diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia dan merupakan penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran abad ini. Ini sebabnya peguam keluarga Zarah minta tangguh sementara semua perhimpunan. Semua bentuk perhimpunan aman berkaitan isu kematian Allahyarham Zarah Khairina Mahathir diminta supaya ditangguhkan sementara hingga proceeding inquest kes terbabit selesai. Pasukan peguam mewakili keluarga Zarah memaklumkan bahawa permintaan mereka itu adalah selaras dengan hasrat ibu arwah Nuraidah Lamat 45 tahun. Kami memohon supaya semua pihak berhati-hati ketika memberikan kritikan serta komen dalam media sosial mengenai proceeding inquest itu dan bukti-bukti yang dikemukakan. Ini penting bagi mengelak risiko subjedis dan gangguan dalam perjalanan proceeding inquest berkenan, kata mereka dalam satu kenyataan bersama hari ini. Menurut kenyataan pasukan peguam itu, inquest kes kematian Zarah Khairina di Mahkamah Coroner Kota Kinabalu telah membabitkan 6 saksi hingga kini dan pihak mereka berpuas hati dengan perjalanan proceeding setakat ini. Kenyataan bersama itu terdiri daripada kumpulan peguam dibarisi oleh Rizwan Den M. Borhan, Sahlan Jufri, Muhammad Sahrul Niza Muhammad Saleh, Muhammad Lukman Sazwan Zabidi, Farah Nasir dan Elhanan James. Dalam masa sama, barisan peguam itu sedia maklum bahawa beberapa individu telah didakwa di mahkamah atas ucapan pada perhimpunan atau komen dalam media sosial berkaitan gelombang Justice for Zarah. Kata Ibu Zarah, kami dan anak guam kami. Peguam itu kata, bukan Ibu Zarah. Tapi peguam ini kata, kami dan anak guam kami tidak mahu slogan atau nama Zarah dicemari tindakan pihak tidak bertanggungjawab menurut kenyataan pengamal undang-undang terbabit. Jadi lepas ini, kalau ada himpunan Zarah Khairina dibuat, itu bukan lagi himpunan Zarah yang direstui. Kerana Ibu Zarah, peguam-peguam Zarah, telah mengumumkan untuk penangguhan semua himpunan tersebut. Mana-mana himpunan yang dibuat selepas ini, bolehlah kata tiada restu ataupun haram. Jadi kalau mereka buat, tiada lagi kaitan dengan Zarah, hanya ada kaitan dengan kebencian mereka, objektif politik mereka, atau objektif yang lain. Termasuk hanya mahu menjadikan konten, hanya mahu mendapatkan view, hanya mahu tumpang famous. Sebab kita tahu sekarang ini tiba-tiba ramai muncul pakar-pakar palatau dan ramai juga pakar-pakar ChatGPT muncul. Mereka lebih pakar daripada doktor-doktor pakar yang ada. Mereka tiba-tiba jadi pakar, lebih pakar daripada peguam-peguam yang ada. Tapi bila dilihat, sekolah pun tak habis. Bila dilihat, sekolah pun tak mahu. Bila dilihat, apapun tak tahu apa-apa. Yang paling sedih, maci-maci, paci-paci yang ada di pedalaman, yang ada di bandar atau di mana-mana tempat, khususnya yang dah berusia, mereka mudah terpedaya, mereka mudah percaya dengan laungan palsu yang kononnya mereka mahu berjuang untuk Zarah, tapi rupa-rupanya mereka hanya mahu menyemai perasaan benci terhadap pemimpin-pemimpin tertentu, pemimpin parti politik tertentu, dan paling teruk sekali terhadap kerajaan maupun kerajaan negeri.
Kita tidak boleh sentimen seperti itu. Kita harus berpegang pada fakta. Inkuis Zara Karirina harus dijalani dengan penuh ketelusan, penuh dengan tertib dan tanpa gangguan. Semoga kebenaran dapat ditonjolkan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.